Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala ali baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal wasi'ul karim. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'allimana wa an yufahimana wa an yaftaha alaina futuhal arifin innahu ala kulli syai'in qadir wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an rabbal alamin. Alhamdulillah. Jadi insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan mengaji muhadarah yang pertama dalam ilmu mantik. Kitab yang kita belajar ni iaitu kitab Mats Isawuji bagi Allamah Asiruddin Al-Bahari rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah sebelum nak masuk kitab dengan secara panjangnya, terlebih dahulu bagi kita kena kenal mabadik ataupun panggil asah bagi ilmu. Oleh kerana kata setengah ulama, bagi siapa yang nak belajar ilmu apa saja, tak dapat tidak kena tahu 3 perkara dulu. Kalau tak tahu 3 perkara ni akan sesak dalam menuntut ilmu. 3 perkara. Yang pertamanya takrif bagi ilmu, takrif ilmu yang kita akan belajar. Yang kedua maudhu' bagi ilmu yang kita akan belajar. Yang keempat tujuan. Yang ini tujuan yang kita belajar ilmu tersebut. Kalau itu ilmu yang kita akan belajar ni dia panggil ilmu mantik. Maka ilmu mantik takrif, kalau kita tengok dari kitab-kitab banyaklah takrif. Oleh kerana ulama kita, khususnya ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ia ambil berat tentang masalah mabadi ilmu. Saya pakai setengah pada setengah, ia kare khah mabadi ilmu dah, tak ada cara hal lain mereka mabadi ilmu. Salah satu kitab hak paling besar, hak paling luah bahasanya, iaitu kitab Al-Lu'lu' Al-Manzum fi Mabadi'il Ulum bagi Syekh, iaitu tuan kitab Muhammad Abi Ilyan Asy-Syafi'i. Tuan kitab makulah yang kita akan belajar tu. Dari kitab Lu'lu' Al-Manzum fi Mabadi'il Ulum, panjang lebar, ia berhabak mabadi' sebelah ilmu yang ada tu. Salah satu persebelahnya mantik. Jadi takrif ilmu mantik seperti mana hak kita ambil hak para hak masyhur. Oleh kerana takrif mantik ni banyak. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab banyak. Kita ambil masyhur iaitu kita tulis. Mudah-mudahan kita ambil, kita nak sarah takrif. Takrif mantik dah. Kita buat dahulu. Al-mantik, ilmu yubhasu an panggil ilmu mantik. Jadi ilmu mantik hak kita ambil takrif hak mudah. Ada takrif banyak lagi. Kita ambil ni sebagai kita permulaan nak ngaji mantik ni, kita ambil takrif ni lah. Mudah-mudahan dengan takrif ni kita akan gambar dengan cara umum mantik ni apa dia. Sebut mantik tu tergambar. Jadi tak maksudnya iaitu
ilmu suatu ilmu, yubhasu dibahas, mana dibicara, an maklumatin tasawwuriyatin, tentangnya maklumah hak tasawuf. Ni tasawuf wa tasdiqiyatin, dan tentangnya maklumat tasdiq. Ni dia terletak kitanya gapo tasawuf, gapo tasdiq. Gapo makna tasawuf, gapo makna tasdiq. Nah, kalau gitu at-tasawuf di sini, tasawuf kalau kita buat takrif sikit dia. Takrif ni makna kata idrakus syai', mana kita dapatkan sesuatu bila hukmin, dengan tanpa hukum, itu panggil tasawuf. Bila hukmin, dah dia panggil kita dapat sesuatu dengan tanpa hukum, itu panggil tasawuf. Pentat kalam, kitab, meja, kita kata rumah, kereta, motor, pokok kayu, dah kucing, kita tak ayam, itik, dah. Maka benda lagu tu jadi kita dapat dengan tak ada hukum. Hukum di sini ada dua. Ada isbat, ada nafi. Kita ingat oleh hukum ni ada dua. Hukum isbat, hukum nafi. Jadi kita dapat suatu benda tak ada isbat pun, dan juga tak ada nafi ke apa. Supaya kita ada kolam. Sudah. Tak ada ayat. Kita. Kita kata. Siapa lagi? Meja. Kereta. Motor. Rumah. Semua tu. Jadi kita dapat dalam otak kepala kita dengan tanpa hukum. Bahasa Arab dengan tasawuf. Lawai bagi tasawuf ataupun muqabil ke tasawuf dengan tasdiq. Tasdiq tak boleh. Muqabil iaitu idrakus syai' bi hukmi. Mana kita dapat sesuatu dengan hukum. Zaid berdiri. Kita kata. Zaid berdiri. Muktada rafuk. Semaya wajib. Kita kata. Zina haram. Kita kata. Hukum ni luas lah. Hukum ni bukan hanya hukum syar'i saja. Termasuk semua tiga-tiga hukum yang kita maklum tu. Hukum adat, hukum syarak dan hukum akal. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Berarti tak kira lah. Jadi kita dapat suatu dengan hukum, itu dinamakan tasdiq dalam istilah mantik. Bukan tasdiq kalau terjemah namun benar. Tak apalah waktu di terjemahan, tapi kita mustalahat apabila ulama mantik kecek buat tasdiq, kita dapat suatu dengan hukum. Jadi ilmu mantik ni apa? Kita duk bahas satu ilmu, duk bahas, dibahas tentang maklumat, benda hak kita tahu dah. Benda hak kita tahu ni hak dibahas pada tasawuf. Apa? Itulah. Benda hak tasawuf hak kita duk cerita mari dengan tak ada hukum. Dan juga maklum juga, tapi hak dibahas pada tasdiq. Dah. Apa boleh bahas ruang ni? Litu sila supaya membawa lah ia ni, ia maklumat ni. Ila kepada majhulin tasawwuriyin, benda majhul hak nisbah kepada tasawuf. Berartinya benda hak majhul bagi kita ni banyak. Sama ada tasawuf. Jadi kadang-kadang kita dengar orang kecek, kita tak cerita apa benda. Supaya orang kita kata bagi orang tak pernah ngaji nahwu, dia sebut tu muktada. Tak cerita. Apa muktada? Jadi tak boleh. Fa'i, apa fa'i? Bagi orang tak ngaji nahwu. Supaya juga orang tak ngaji ilmu hakikah hadis. Hadis sahih. Apa hadis sahih? Dia tak cerita. Hadis doa. Jadi kelak dia. Hadis hasan tak tipu. Dah. Bagi orang tak biasa ngaji ilmu tauhid, ilmu kalam. Takluk. Apa takluk? Suluhi koding. Apa suluhi koding? Tanjizi hadis. Apa tanjizi hadis? Tak erti. Dia panggil panggil apa? Majhul hak tasawuf. Dan juga majhul hak tasdiq. Gapo majhul tasdiq? Kita kata bagi orang tak erti, kita katanya al-alam hadis. Boleh dia nak kata alam hadis tu. Oi, dia kena mikir berapa kali mikir.
Dia panggil majhul bagi dia. Bagi dia majhul. Maka benda majhul ni majhul tasawwur dan majhul tasdiq tak dapat tidak, dia kena susun maklumat ni. Dia kena ambil maklumat ni daripada majhul. Kalau tak ambil maklumat hak kita tahu ni, hak majhul ni duk majhul situ. Majhul duk majhul situ tak tipu. Lepas tu majhul ni nak buat guna di maklum, dia kena melalui maklumat. Sabit itulah dalam bab mantik dia ada warning dan sasa bab tasawur nah hak majhul tasawur nak buat guna nak uya di maklum, dia kena melalui at-ta'rif. Sabit tu segala ilmu kita ngaji ada ta'rif lah. Kau tak ada ilmu tak ada ta'rif. Faham? Kita ngaji nahwu, sorah, balaghah, fiqh, tafsir. Jadi benda majhul ni hak tasawur nak buat guna di maklum, dia kena melalui ta'rif. Sabit tu maqasid bab at-tasawur ialah at-ta'rif. Tujuan saya kita ngaji bab tasawur ni ialah ta'rif. Kita akan baca lain nanti ni. Deh. Dan juga hak majhul, hak tasdiq ni uya dia nak maklum. Majhul ni hak tasdiq deh. Uya dia nak maklum kena melalui al-qiyas ataupun dalil al-aqli. Dan qiyas mantiki. Yang kena dua ni. Maka dua ni lah dia panggil tajuk utama dalam mantik. Ta'rif dan juga qiyas. Qiyas ni qiyas mantiki, bukan qiyas usul fiqh, qiyas lain. Qiyas usul fiqh lain, qiyas mantiki lain. Maka tajuk yang utama hak sah kali yang kita akan dimantik nak reti dua ni, nak reti. Kalau tak reti buat sendiri pun reti hak ni muwaddah. Kalau kita tak reti buat sendiri, dah tak reti nak buat ta'rif benda majhul. Tak reti nak buat ni, hak tasdid nak guna dalam akli kita buat tak reti. Reti hak ni muwaddah tak apa dah. Sebab ni susu penuh lagi tak. Dah. Jadi ta'rif ni panggil maqasid tasawur. Sebab nak wiyadi majhul di maklum kena melalui ta'rif. Sabit tu kita ngaji nahwu dah. Iseng bagi orang tak ngaji nahwu, tak pernah ngaji nahwu atau permulaan ngaji nahwu, iseng bagi dia majhul. Lepas tu Quran boleh reti kita buat soalan. Nak ta'rif lah. Ulama nahwu kalimatun dalam mana ngaji pak ni. Ini gambar. Jadi hak majhul dakwah dia di maklum lah. Maklum. Di maklum dah. Ngaji pula fiqh, ngaji pula arah, lepas tu naik pula bab kalam, naik pula bab i'rab, naik. Hak majhul semua tu habis jadi maklum. Dengan sebab apa? Melalui ta'rif. Ta'rif. Tapi ta'rif ni penting. Pas ta'rif ni mana itu semua ilmu, kita semua ilmu dah berlaku tak ada kita tu hak panggil ilmu, hak tak ada ta'rif. Hak panggil ilmu tu sama ada ilmu agama, ilmu dunia, ilmu syai makan, ilmu apa saja. Tak ada hak panggil ilmu, hak tak ada ta'rif. Semua ada ta'rif. Sampai itulah mantik ni yang my friend ni habis dalam segala ilmu. Kita nampak je lah. Kata mantik ni ada berjerak habis. Dalam nahwu pun ada mantik, dalam sorah pun ada mantik, dalam balaghah pun ada mantik, dalam tauhid pun ada mantik. Jadi pula bab ni bagi orang majhul kita kata. Majhul kita buat apa mana? Majhul kita katanya apa? Al-alam kita katalah bagi setengah orang al-alam hadis. Majhul dia ni. Kalimah ni majhul ataupun qad jumlah ni bagi setengah orang majhul tak erti. Tak tahu. Pana buat guna di maklum bagi dia. Kena melalui maklumat tasdiqiyah. Mana maklum tasdiqiyah? Al-alam. Contoh ni. Contoh macam ni. Mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis. Jadi kita susun ni dulu. Maklum lah. Hak ni maklum kita ni. Dunia ubah je maklum. Jadi tak nak kira banyak. Daruri. Tak nak mikir. Gelak cerah. Ubah. Tiap ubah tu baru. Apa makna baru? Maujudun ba'dal adam. Ada. Kan daripada tak ada. Asal tak ada dia ada. Panggil hadis. Asal tak ada dia ada. Berarti tak cerah. Dia mai tak ada tu baru cerah. Gelap pula. Dia tak ada tu baru gelap. Dia main gitu. Jadi hadis. Nah, tiap-tiap ubah. Maka tu baiklah natijahnya ala alam hadis. Setelah mana tarkib tusung dua jumlah ni, dua qadiyah ni,
tu baiklah natijah. Natijah ni lah asal majhul jadi maklum. Sebab apa maklum? Sebab kita tertib maklumat. Kita susun maklumat kita ni. Ini panggil apa ni? Kias. Ni panggil kias. Ataupun panggil boleh panggil juga panggil ad-dalil al-aqli. Sebab dalil aqli ni tak dapat tidak kena kias. Dia tak sebut dalil aqli ni Quran hadis ijma' kias. Anu suku bab usul fiqh. Dari nakli usul fiqh bahasa. Ada pun dalil aqli mantik. Ni bab kias. Maka di antara dua ni. Dua ni ini panggil maqasid dua-dua ni. Maqasid kedua. Nah, maka dalam maqasid ni ya ada asas dia pula panggil mabadik. Sebab nak bina takrif ni bukan semata boleh buat ni. Bukan kata benda majhul, benda hak kita tak erti ataupun benda yang kita benda baru. Kita nak buat guna we erti. Ya kena melalui takrif. Banyak benda baru, peterusan. Terusan baru. Kalau kita nak tengok kita dulu tak ada terusan. Berarti benda baru jadi orang ahli metode buat takrif. Sebut ngerti. Ngerti. Patut orang nak buat takrif ni. Dia kena gapo? Dia kena tiga gapo? Dia kena ada kuliah khamsah. Kuliah khamsah ni panggil apa? Panggil mabadi. Asas bagi takrif. Sebab dalam takrif dia susung salah satu pada kuliah khamsah. Bukan kita nak buat takrif dengan sengaja tak itu mudah. Sebab takrif ni bukan semua orang boleh buat. Kalau tak erti kakah ni dia tak boleh buat. Dah. Ada pun kias. Dah, kias di sini dah. Nak susun kias pula ni. Nak buyadi ni. Susun apa ni? Ya panggil al-qadiyah. Qadiyah. Lepas tu dalam bahasa ni ada wa ahkamuha. Dah hukum bagi qadiyah. Dah. Sampai tu kuliah khamsah ni nak erti kuliah khamsah pula. Bukan semata boleh ngaji selalu ni kuliah khamsah kalau kita tak ada sebelum dah ni. Dia kena erti pula beza di antara kulli dengan juz'i. Kulli dengan juz'i. Pada antara kulli juz'i ni dia kena pecah pula, kena ngaji dulu apa? Bab lafaz. Dengan bab dalalah. Ini saja bab mantik. Jadi sebelum nak pergi sini kena pergi bab lafaz dulu. Dan juga ngaji dalalah. Barulah kita beza di antara kulli dengan juz'i. Turun kulli juz'i barulah kita boleh ngaji kuliah khamsah. Sudah kuliah khamsah barulah masuk maqasid kita nak. Maka bab mantik ngaji lah tak mana tak lari ni. Bab lafaz, bab dalalah, kulli juz'i, kuliah khamsah, takrif. Ini bab tasawuf. Gi pula bab tasdik. Bab tasdik ni asas dia apa? Qadiyah. Qadiyah ni dia panggil mabadik. Sebab kita nak bina qiyah ni tak dapat tidak kena bina pada qadiyah. Ni satu qadiyah, ni satu qadiyah. Dah. Kena kerti lu gapo qadiyah. Gapo bahagia dia. Dah bahas dah mantik ada aksam dia qadiyah hamliyah, qadiyah syartiyah. Banyak istilah pula kita akan belajar kena qadiyah ni. Dan juga kena kerti hukum qadiyah. Hukum qadiyah dua yang mantik kita ngaji dua dah. Iaitulah at-tanaqub dengan al-aks. Dua ni. Maka dalam mantik bab tasdik ada apa? Ada pak susah. Mula ibad qadiyah. Pas sudah ngaji qadiyah habis segala bahagia semua, aksam dia semua, ngaji lak bab tanaqub, ngaji bab akad, getih habis semua barulah masuk maqasid. Iaitulah qiyas. Ni. Jadi mantik tujuan hak kita ngaji mantik ni. Ni panggil cara sepitah lalu. Kenapa? Kerana ilmu hidup cara tertengin nak buat lagu mana benda majhul jadi maklum. Kalau kita tanya mudah-mudah. Kita tak ilmu mantik ni ilmu apa? Ilmu duk bahas nak buat mana? Cara benda hak majhul tu, hak duk tak erti tu. Nak buat guna bila erti. Duk bahas tu. Dah. Pakai apa? Kena melalui dengan takrif dan juga qiyas. Bos lah kita ketiruan ni. Jadi benda hak maklum tu, hak majhul jadi maklum dengan cara automatik. Nah, jadi maklum dengan cara automatik. Dah, jadi maklum dengan cara automatik. Dah habis itu. Ni takrif. Jadi takrifnya ilmu bahasuan maklumatin tasawwuriyatin wa tasdiqiyatin litusila ila majhulin tasawwuriyin wa tasdiqiyin. Habis kata. Habis. Ni dia panggil kita kata apa? Habis kita tengok
mabad ataupun mabadi yang pertama bagi mantik iaitulah ta'rif. Gi pula maudhu'. Maudhu' selah mana kita tahu dah ta'rif. Jadi maudhu' ialah ni. Maudhu' ialah apa? Ialah al-ma'lum tasawwuriyah dan ma'lum tasdiqiyah. Deh. Jadi maklum tasawwuriyah dan maklum tasdiqiyah. Dah. Itu dia panggil maudhu'. Tujuan apa ngaji mantik? Tujuannya kalau tengok lagi kitab lain pun ya royak lah. Kalau kita hasyah mantik tu. Tujuannya supaya nak kita ni gambar benda tu kena dengan wakil. Dan juga nak betulkan pemikiran kita dalam hak ilmu. Taksimu mura'atu anil khata'i fil fikri. Nak jagakan kesilapan dalam cara mikir dalam bahasa ilmu. Tu nak kata pedah dalam bahasa ilmu mantik. Habis dah. Tu dia panggil mabadi 3 yang kita baca. Jadi gambar mantik lah. Mantik kita alur tu. Jadi mau sebut mantik kita gambar gitu lah. Ilmu duk bahas nak agu cara nak agu mana. Benar hok majhul nak jadi maklum. Pahala kita kira segala ilmu lain pun ada belaka. Semua tujuan tu laka. Hok majhul jadi maklum laka. Kita ni nahwu pun sebab tu. Sebab kita boleh kita ngaji nahwu, sebab kita tak erti. Setelah mana kita tak erti tu, setelah mana kita tak erti tu, kita nak ngaji. Baru kita ngaji dah erti. Dah. Apa tu? Baru kita ngaji sorah lah, ngaji balarah lah, ngaji apa saja semua tu je majhul lah. Sebab kita tak erti. Tapi ingat boleh, baru kita tak erti dah je timbul pula majhul pula satu lagi. Setelah mana ni? Hak majhul ni. Ni, majhul ni. Jadi maklum dah, bukan suk sini. Ia timbul pula. Baru majhul ni jadi maklum, timbul pula satu lagi majhul pula depan. Majhul pula sedepan. Majhul nak buat mana? Kita susun pula maklumat ni. Susun ni. Sampai tu ia ilmu tak su. Ilmu ya tak su. Kita ngaji reti dah. Wah, siapa tahu dah. Ada pula. Hak tak tahu lagi. Dia pula. Jadi hak nak kita nak susun, nak bina hak majhul jadi maklum tu, ia bina atas asas ni. Sampai tu yang ngaji ni ia ada apa? Ia ada mubtadi'in, ia ada mutawassitin, ia ada muntahin. Dah. Jadi kita ngaji ilmu tu, ilmu kita nak pergi lakoh pergi pada muntahin selalu tak boleh. Sebab ia ada tartib dia. Dah kita ngaji muntadin. Majhul kita mula ngaji majhul tak tipu. Buat ngaji jadi maklum. Maklum itu timbul pula majhul celah tu. Panul aguano majhul celah tu. Kita ambil hak maklum kita ngaji dah ni sebagai asas bagi tapak pula lah. Kita susun pula. Maka proses situ tu hak majhul jadi maklum pula. Maklum. Timbul pula majhul depan. Aku saja khogi tengah ngaji tak suk. Habis yang ngaji tak suk. Ngajilah haruan apa dia tak suk. Dia timbul majhul mata. Baru kita tahu dia timbul pula majhul tak. Majhul pula depan. Habis tu orang ngaji banyak. Dia proses maklum tu hak majhul tu jadi rah. Kalau kita ngaji wak lambat ya lambat. Jadi majhul banyak di depan. Jadi kita buat sekarang ni orang majhul. Lepas kita nak proses majhul di maklum je lambat depan banyak perkara lagi. Lepas kalau orang ngaji tak berhenti lama ngam. Dia lagi seru. Gitulah. Lagu tu. Lepas dia tak suk mata. Dia benar majhul depan kita dia tak suk semua. Dia akan tahu supaya kita kata kalau apa dah. Supaya kita kata al-alam kita nak buat mana? Hujung atas dia al-alam yahtaju ila muhdis. Kita dah. Nak we tahap tu. Dia banyak perkara. Pertamanya kena kerti alam mutarajid dulu. So, wa kullu hadis tu baik natijah alam hadis. Sudah tu baik natijah alam hadis tu dia timbul pula majhul depan. Kena susun nak we kata al-alam yahtaju ila muhdis tu. Wa kullu hadis jadi al-alam hadis. Wa kullu hadis yahtaju ila muhdis. Dan tiap-tiapnya baru berhajat kepada yang baru. Maka tu baik natijah pula situ nak baru pula. Al-alam yahtaju ila muhdis. daripada alam mutarajid tadi tu. Ya heret. Ya susun gitu tu. Payah pergi hingga tak suk.
Dah. Berartinya ilmu yang kita ngaji ni tak sebab tu kita nak tertib maklumat tu, nak wia di majhud tu. Kita nak buat guna majhud dah saat ni tu. Wia di maklum, wia tu mutabik lil waqi'. Yang itu maklum saf-satah. Aku nak maklum saf-satah. Maklum menyalahi dengan waqi'. Kita rasa kita tahu. Padahal benda kita tahu tu menyalahi waqi'. Tak usah aku tu. Lepas tu kita nak buat guna proses tu melalui mantik proses. Mantik itu proses. Jadi bahawa kita maklum itu tu dia di mutabik lil waqi'. Tak kira kita ngaji nahu ke, balaghah ke, sorah ke, fiqh ke. Jadi mustalahat dalam tiap ilmu tu ya ada takrif dia. Berarti kita tasawur istilah ilmu tu wi mutabik dengan waqi', wi supo dengan ulama. Wi selarapih dengan ulama. Kita tak usah kata kita tasawur. Kita buat supaya kita tahu padahal kita pergi kok lain kat takor. Hak tu tak panggil maklum tu. Kita ngaji lah kesu ni dia panggil apa? Saf-satah kita akan ngaji. Kita duk suka kata burhan. Kita duk suka kata dalil dah. Hak yakin dah. Apa saf-satah kat takor habis. Buat apa? Kerana kita tasawur tak kena waqi'. Sampai tu mantik ni muhim, penting. Apabila kita tak tasawur dengan waqi', ia gisakut dengan iktikad, sakut dengan tasdik ni. Dan kita tasawur tak kena waqi', iktikad pun menyalahi dengan waqi' pula. Dia kita tasawur tak kena dengan waqi'. Bak tasdik ni dia kait dengan iktikad. Jadi iktikad pun salah juga. Sampai tu penting cara tasawur. Maka alat nak betul tasawur ni ialah mantik. Sampai tu ulama kita ni berat sangat bak mantik. Lebih-lebih lagi ulama selepas pada Imam Ghazali. Kalau banyak sejarah mantik ni kita lalunya, sebelum ada Imam Ghazali tu khilaf di antara ulama hare kata hare kabul. Belum ada Imam Ghazali. Rubik wa farid. Cuma baru mari masa Imam Ghazali tu jadi katuk mulut. Ada tapi digelar Imam Ghazali Mujaddid. Ada Imam Ghazali proses mantik hok balah hok keleh di antara dua ulama kata boleh tak boleh tu hare tu. Imam Ghazali mai wa proses mantik boh dalam kitab usul fiqh dan kitab mustasfa dia. Boh sulus mana 1/3 dalam kitab usul fiqh mustasfa dia tu depan tu mantik. Maka dia katalah malla ma'rifatalahu bil mantik la siqatalahu bil ilmi. Barang siapa tidak malla ma'rifatalahu, barang siapa tidak tahu, tidak jenis tahu bagi dia tu mantik, la siqatalahu bil ilmi, tidak siqah ilmu dia tu. Kenapa? Sebab tak erti mantik, tak erti takrif. Dia tak erti takrif, ia nak takrif benda majhul tu jadi tak kena dengan waqi', jadi tak ada siqah lah. Dan juga dalil akli pun tak pandai nak bina. Jadi ia nak isbatkan benda-benda saat ni tak dapat dengan dalil. Padahal dalil tak erti, jadi tak siqah ilmu dia. Habis tu Imam Ghazali aja. Tu baik perkataan Imam Ghazali tu lah dia heret sampai ke ulama mai wa hujah. Penuh kalau kita tengok kitab Hasyiah, kitab nama penuh perkataan Imam Ghazali tu. Malah sampai ke kitab apa? Yasin Fadani, soal jawab mantik pun ada juga kata ini. Perkataan Imam Ghazali ni boh juga lagi tak dia. Nak kata ni Imam Ghazali proses sampai tu ulama lepas Imam Ghazali itulah semua walaupun dia bahas ilmu apa ya di kepala dia ada mantik semua. Ngaji nahwu. Sebab Ibnu Hisham tu mantik noh sampai payah hitak dia. Kita ngaji Qutub Nada, Syuzul Zahab, Allah Masalik, Munilabik, sisilah dia tu. Kalau orang kerti mantik dah sedap baca kitab tu. Begitu juga Imam Nawawi. Begitu juga kita katanya Imam Nawawi kitab Minhaj dia tu. Fiqh. Dan juga kita kata Ibnu Salah. Ibnu Salah kita kata walaupun ya hare matik nu hok campur dengan apa nu ada matik proses dah ni ini tak masalah. Jadi nak ayat ulama selepas pada tu jadi kepala dia tak ada matik walaupun tak kagak matik. Lebih lagi ulama kalam. Ulama kalam ni dah kita kata mulai daripada Imam Razi tu mari Taftazani, Adu Iji, Imam Sanusi ada sebuah isarah matik Saruji tapi masih duduk dalam makhtutah. Imam Sanusi, Syekh Zakat Ansari, Fok ni
mantik aja lepas lah. Walaupun mereka kadang-kadang tak ada masyhur mantik, tapi cara takbir kitab dia tu ada mantik lah itu. Jadi halusi. Bagi bak takrif. Tu nak kata kepentingan mantik segitu. Habis dah. Tu kita tengok kamar dia, kita mula tengok sikit dah. Jadi kita akan ngaji ni kita Mate Isawuji. Mate Isawuji ni bagi Syekh Allamah Asiruddin Al-Abhari. Maklum lah. Jadi kitab dia ni diterima, maknanya semua ulama pakak ngaji belaka. Kerana kitab dia merupakan kitab apa dah? Kitab wa khulasah ilmu mantik hak duk khilah dulu. Jadi Imam Al-Abhari sebagai wa khulasah. Khulasah petik ke tapi kitab dia ni dia tak ada sebut khilah-khilah. Kalau laksanakan nahwu gak mata jurumiyah lah. Kalau kita nahwu kita banding mata jurumiyah dah. Tak ada royak, tak ada sebut nama ulama, tak ada sebut. Ibnu Sina, Ibnu Ghazali tak ada sebut. Tak ada sebut atau mutaqaddim, mutaakhir tak sebut. Dia ya mek hak tak khilah di antara umat itu boh supaya mata ara jurumiyah yang kita ngaji nahwu tu. Tak ada. Jadi kitab dia ni sabit tu ulama kak mengaji penuh kitab ni sebagai asas sebelum nak ngaji mati orang lain. Dan kitab Mate Isawuji ni ada seorang ulama buat nazam. Nama nazam dia Matam Sulam. Sulam mati ni nazam atas Isawuji. Yang mana kita ngaji itu mubham tu. Syasha Bayuri banyaklah yang kita masyhur hidup ngaji pak tema kita tu. Sulam Hashi apa panggil nazam atas Mate Isawuji. Kelak kot. Jadi kitab lain tu kita ngaji hak nasa dulu. Mate Jumiyah, mate Jumiyah dulu baru lah kita ngaji nazar Jumiyah. Kita ngaji mate Waraqat, barulah ngaji nazam Waraqat. Kita ngaji mate maksud, barulah kita ngaji nazam maksud sorah. Apa lagi hak buat nazam. Jadi kebanyakan tapi mantik ni kita ngaji nazam dulu. Kita ngaji sulam dulu. Lepas tu baru ngaji Isawuji. Ya sepatutnya nak ngaji Isawuji dulu. Barulah kita ngaji sulam. Cara-cara ngaji. Barulah kita ni tak belik sangat. Sebab nazam ni belik. Cara nazam tu belik dah. Susung tarkib kalai dalam nazam kita pening dah. Tu tak kira masalah lagi. Tak kira masalah dalil lagi. Baik kalau kita ngaji kalian nasa seperti mana Isawuji ni cuma lepas tu kita ngaji nazam, lepas tu kita nak ngaji lain tak apa. Sebab kita mantik yang mana ulama duk ngaji pak mate besar-besar. Dia mulai mate ni Isawuji, lepas tu gi kepada mate sulam, gi kepada mate tahzibul mantik bagi Sa'd Taftazani, lepas tu gi kepada Samsiyah Najmuddin Katibi. Panggil mate ni pak mate ni kapan kita di ngaji dan juga syarah dia tu kalau nak bila malah banyak tidak tersupport mate Jumiyah dah banyak. Sama ada mate Isawuji sendiri syarah banyak, mate sulam di mate tahzibul mantik dan juga mate Syamsiyah. Ada gitu. Kalau tu nak ngaji ya ustaz dia ni supaya kita ngaji mate Jumiyah naik ke dhamma deh. Kawakik kita katanya. Tegilah mate Azhari, Kota Cuju, nahwu lebih banyak lagi. Sebab itulah. Jadi Asiruddin Abhari, kalau kita tengok sejarah kita lalunya, dia ni anak murid bagi Imam Razi. Guru dia, salah seorang guru dia tu Imam Razi. Guru dia, kalau tengok kalau kita cari sejarah dia tu, tabik hebat dia tu. Lepas tu anak murid dia ni, iaitulah Mahmud Al-Asfahani. Anak murid dia pun hebat kok. Dan juga seorang Syiah, ulama Syiah Nasiruddin At-Tusi. Hak ni orang hebat dalam ilmu akal tapi dia Syiah. Hebat aku. Nasiruddin At-Tusi Syiah. Syi'i Imam Roblah. Dia ni falasifah, bukan mata kalim ni. Dia ni tu falasifah. Dia ni hebat dalam ilmu akal, bagi ilmu mantik. Dia ni anak murid bagi Asiruddin Abhari. Ada Pak Asiruddin Abhari yang kita ngaji ni, dia ni ahli sunnah wal jamaah Al-Asy'ari. Asy'ariyah lah dia. Salah ulama dalam akidah dia Asy'ari. Walaupun semua kitab tulis
Asuluddin apa panggil hukama. Supaya oleh mukaddimah kita ni. Nah, qudwatul hukama ar-rasikin. Pada hadiah ni masuk le mutakallimin. Dah. Walaupun hukama pun bukan hukama seperti mana hak menyalahi hak sebut kita tauhid bukan. Nah, dia ni bab tauhid. Nah, ada kitab risalah fi ilmil kalam hak dia. Risalah fi ilmil kalam, ada risalah dia tu selaraslah dengan Asy'ari. Habis tu ulama kata dia ni tengah daripada ulama Asy'ariyah. Tapi dia tak masyhur. Dia tak masyhur Asuluddin dalam bab tauhid, dia masyhur dalam mantik. Sebab tengah daripada kitab mantik Obsar lagi kitab Hidayatul Hikmah. Obsar. Hidayah Hikmah ni juzuk apa nabah yang mula-mula mantik, yang kedua ni kecek bab makulat. Yang tiga kecek bab tabiat. Bab kejadian dunia ni. Sampai tu dia panggil hukama. Ya hukama duk bahas bab tu. Baik, kita tengok seperti lalu kita buat permulaan hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-imam al-allamah. Ya nuskah tak sama tu dah. Nuskah kita nuskah mana tu? Nuskah ni, ni dah. Ada ya kalau tak sama tak apalah. Tapi hak ni kalau tu tahqiq tu dah ni. Jadi yang mutahqiq ini dia bagi nuskah, beberapa nuskah. Asy-syekh Imam Al-Allamah afdalul mutaakhirin wa qudwatul hukama'ir rasikhin. Asiruddin Al-Abhari. Abhar. Ni semua ada pak. Abhar. Tayyaballahu sarahu wa ja'al jannata maswahu. Setengah nuskah tak ada tu. Tayyaballahu sarahu setengah nuskah ada. Berkata Syekh Imam Al-Allamah. Setengah nuskah tak ada Al-Allamah, Al-Imam tu dah. Tak apalah situ. Tengok. Afdal mutaakhirin. Dia ni dia panggil orang mutaakhirin dalam mantik. Ya mutaqaddim mutaakhirin ni ulama bila sebelum Ibn Sina mutakaddimin. Ulama mati sebelum Ibn Sina. Ibn Sina ni mati pada tahun 428. Syekh Ibn Sina. Falasifah. Dia ni falasifah bukan mutakallimin. Beza mana falasifah mutakallimin kita buat soalan. Mutakallimin ni setiap masail akdiyah dia tu hidup bahas dalam tu. Dia tak tinggal dalil nakli. Apabila dia isbat in kunta nakilan fasihah wa mudda'iyan fadalil. Kaedah dua dah. Kaedah munazarah. In kunta nakilan fasihah wa mudda'iyan fadalil. Panggil kaedah dalam munazarah. Kalau kita kalau kita ambil daripada hak orang, betul lah. Kena sana kena. Yang ini buat kita ambil hak Imam Ghazali, kita sana kat orang tak kena tu. Sahih di bukan sahih di sisi bukan sahih dalam mustalah ada. Sahih di mana kita kena betul. Kalau kita semik hak Imam Ghazali, we kata Imam Ghazali sungguh. Kita kata qala al-Ghazali, we Ghazali kata sungguh. Yang ini buat dakwah itu. Hak ni cara ulama kita panggil pindah, panggil ambil ilmu ke ilmu sehingga sampai kita lah ni. Wa mudda'iyan kalau dakwa satu benda satu dakwa fadali kena dalil. Yang dakwa tinggal tu. Jadi kok apa dah? Setiap mutakallimin dia duduk sana kata-kata dia, duduk dakwa dalam masalah akidah dia tu. Ia tak tinggal dalam nakli, dalam Quran. Dia tak tinggal. Ia tak tinggal tu. Ada pun falasifah tak? Falasifah dalam nakli ni dia tak tengok mula, dia akal teruh. Falasifah ni akal teruh. Sampai tu dia isbat satu benda tu, dia dakwa satu masalah, dia langsung lah dalam akli dia. Dan akli ni kaedah mantik ni, dia susun dalam mantik ni. Dia susun dalam mantik ni, hak kita duk ngaji ni. Sampai tu bagi orang hak tak kerti beza antara mantik falsafah, jadi mantik ni haram ngaji. Kerana falsafah tu haram. Sebab falsafah ni menyalah dengan akidah. Maka mantik pun
Yelah juga di borang. Deh. Maka mantik ni bukan. Mantik ia tak kait dengan akidah, ia tak kait dengan agama, ia tak kait dengan bangsa, ia tak kait dengan bahasa apa-apa. Sebab mantik ni mikir. Asal ke manusia, ia ada mantik. Ia lagu tu. Tak kira manusia tu agama apa, tak kira manusia tu bahasa apa. Tak kira manusia kau belah mana. Sebab tu manusia, ia mikir. Dia mikir, ia adalah mantik. Sebab mantik, al-mantik, sebut hayawanun natik, makna mufakkir. Hayawanun natik, bukan tutur situ. Makna mufakkir, mikir. Ada apa? Ada akal. Tu. Maka tak apa tidak mantik. Lepas tu mantik ni cara nak betul. Nak betul cara mikir, tak kira lah agama apa-apa pun. Lepas tu, yang dimasalah kita guna. Guna tu lah. Kalau kita guna kena, maka selamat. Maka falasifah yang dimantik yang guna tak kena. Dia makan mantik tapi tak guna tak kena. Sabit itulah dia ni sesat, menyalahi dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah tu. Walaupun dia guna mantik kali tapi guna mantik tak kena. Supaya kita guna pisah ni Allah untuk kita pergi guna kat lain. Dia berdorak kelak ke diri. Tu, ialah tu dia panggil beza antara falasifah dengan mutakallimin. Habis. Afdalul mutaakhirin. Dia ni ialah afdal mutaakhirin. Di antara ulama mantik mutaakhirin dia ni setengah daripada afdal. Wa qudwatul hukama'ir rasikhin. Dia ni sebagai qudwah, contoh hukama ar-rasikhin. Maka hukama ni kita yang buat umum lah. Hukama di sini bukan termasuk hukama yang berlawan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Ar-rasikh yang tetap. Ilmu dia tu. Dia iaitulah Asiruddin Al-Abhari. Asiruddin Al-Abhari rahimahullah tayyibah. Minta Allah Ta'ala baik mengelokkan sarahu. Sara di sini makna apa sara? Iaitulah dengan makna jiwa dia, hati dia. Wajah ala jannata maswahu, dan jadilah Allah Ta'ala akan syurga tu tempatnya. Tempat bagi Asir Abhari. Doa lah ni. Khabarih lafzan insya'iyah makna. Maka masalah bismillah tu tak main lah. Pakai waktu kita maklum lah kau. Masalah ta'alluq hak ibarat tu kita pakai dak. Nahmadullaha ala taufiqihi. Kami puji. Ni kata dia ni. Akan Allah Ta'ala atas taufiknya. Taufik ni kuasa wa ta'at deh. Allah Ta'ala wi kuasa kita ni wa ta'at. Wa nas'aluhu, dan kami minta akan Allah Ta'ala tu tariqatan. Jalan ni. Jalan hadiatan, dia petunjuk. Yang ni petunjuk kepada jalan yang benar. Wa nusalli. Habis setengah nuskah juga gini. Wa nas'aluhu hidayata tariqihi. Ada nuskah buat aku tu. Hidayah mana? Kami minta akan petunjuk bagi jalannya. Ada nuskah aku tu, setengah nuskah. Setengah hak kita baca ni tariqatan hadiatan. Idafat sifat kepada mausuh ada apa? Nampak tak? Jadi kalau kita tanas alhu hidayata tariqihi, kita baca waktu. Nampak tak? Kalau waktu tu kalau idafat sifat kepada mausuh dengan makna tu tariqatan hadiyatan. Tak ada apa, jadi makna serupa. Wa nusalli wa nusallimu ala. Wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin wa ala ali wa ala itrihi ajma'i. Dan kami solah. Nusalli makna solah. Solah pengelafan mustarak lafzi. Ingat malai mustarak lafzi, mustarak maknawi. Ibnu Hisham kata mustarak maknawi. Ini mustarak lafzi khilaf. Seperti mana Syekhul Islam Al-Bayyuri rahimahullah ta'ala beri khilaf di antara Ibnu Hisham dan juga ulama lain tentang masalah lima solah ni. Dalam kitab apa Hasyas Sulam al-Mantiq tu.
Jadi sebenarnya kebanyakan ulama kata solah mustarak lafzi. Apa mustarak lafzi? Satu lafaz berpilih makna. Makna semua ni hakikat belaka. Ia nak keluar tubiknya kadang-kadang satu lafaz bila makna, satu makna hakikat atau majaz. Itu taklah mustarak. Seperti ya. Ya makna aqda, ya makna apa? Makna kudrah. Jadi ya makna aqda atau hakikat. Ya makna aqda hakikat. Kalau ya makna kudrah makna majaz. Kita nak kata ya mustarak leh. Sebab mustarak ni safa makna dia tu hakikat belaka. Sebab al-ain. Al-ain ni makna aqda, hakikat leh. Al-ain makna jasus. Hakikat. Dah. Al-ain makna apa? Makna fiddah, makna zah. Oh banyak. Kalau gitu al-ain mustarak. Nah, jadi satu lafaz berbilai makna. Makna semua tu hakikat belaka. Pas kita nak tahu mana tengok Qur'an. Tengoklah jumlah siyakil kalam, tengok jumlah tu. Nak pakai al-ain makna apa? Begitu juga solah. Solah ni mustarak lafzi. Tengok. Solah kalau minallah makna apa? Makna rahmat. Nah, kalau itu maklum solah minallah rahmat. Kalau sorah minal malaikat makna apa? Istighfar. Nah, kalau solah min ghairihi daripada kedua tu doa. Dia panggil mustarak. Dah. Wa nusallimu dan kami ucap selamat ala Muhammadin atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala itratihi atas korobatnya. Itrah ni korobat. Ala itratihi atas kau korobatnya. Ajma'in itratihi dan juga masuk sahabat. Ajma'in semuanya. Itu dipanggil mula-mula. Amma ba'du. Fahazihi risalatun. Kita biar ni patut kita berhenti, kita baca. Ini satu risalah. Amma ba'du. Maka ini yakni risalatun satu risalah. Yakni risalah ni makna tertulis sehok bukan besar dak kecil. Hipun ni beberapa masalah yang tak ada besar dah, yang kecil. Makna apa ni tak bermuka kali panggil risalah. Kalau besar tebal ni kitab. Auradna kami bawa datang. Kami bawa datang. Kami di sini makna kata masuklah mana tikoh. Fiha yakni fiha risalah. Kami bawa datang padanya pada ini risalah. Ma yajibu barang yang wajib, barang yang mesti. Nah, barang yang wajib istihdaruhu. Nah, istihdar mana menghadiri, yang wajib hadir, yang wajib telitah. Nah, yang wajib telitah. Telitah lihat otak kepala kita lah. akan ma. Nah, wajib sana itu liman bagi mereka. Ya bertadi'u yang mulalah ia mereka fi ma'rifati syai'in. Pada mengetahui akan suatu. Wajib. Nah, menghadir mana wajib telitah, wajib gambar, wajib dah. Bagi mereka yang mula, ia mereka fi ma'rifati syai'in, pada nak kenakan suatu, pada nak mengetahuikan suatu, minal ulumi, daripada segala ilmu. Berartinya kalau kita faham pada muqaddimah ada permulaan musannaf kita ni, terti dah katanya setiap ilmu yang kita akan ngaji tu, ni syai' minal ulum ni, ia ada istilah mantik. Ia ada mustalahat mantik. Maka musannaf kita rahimahullah ta'ala nak bagi benda tu, benda istilah tu yang ada dalam segala ilmu. Deh. Berartinya kita nak ngaji ilmu lain, kita nak ngaji tauhid, dengan cara mendalami, katalah. Kita nak ngaji fiqh, dengan cara mendalami. Kita nak ngaji usul fiqh, dengan cara mendalami. Kalau kita faham dengan ibarat musannaf kita ni, dia kena ngaji mantik dulu. Sebab kena gambar benda dulu, barulah kita boleh ngaji usul fiqh dengan cara mendalami. Kita ngaji ilmu bayan dengan cara mendalami.
Kita ngaji tauhid dengan cara mendalami. Barulah kita gambar lo. Jadi nak katanya musannif kita rahimahullahu taala yuwari benda. Benda yang patut apa dah? Yang apa dah? Permulaan kita nak ngaji segala ilmu tu kena gerti istilah-istilah dulu. Khususnya istilah ilmu ni istilah mantik. Seperti kita katanya bab ta'rif. Al-had. Had. Ngaji sebut al-had. Ta'rif dengan had, gapo had? Kulli, juz'i. Dia kelima mustalah lagu dah. Kulli, juz'i. Burhan. Kalau ngaji tauhid banyak pun. Kalau orang ngaji ilmu tauhid banyak mana? Burhan. Gapo burhan? Burhan tu. Kalau kita orang ngaji mana dalil? Padahal ya ada mana khah tu, burhan tu. Lah matiklah bahas. Gapo lagi kita kata? Jinsun, naun. Kalau kita ngaji kitab safsar ke dah. Ya sarah ta'rif. Haza jinsun fit ta'rif. Apa kita tak erti ke apa jenis pada ta'rif? Wa haza faslun. Ini faslun. Ada. Misalnya kita ngaji kitab safsar. Ulama yang nak sarah ta'rif buat tu. Kalau kita kerti mantik dah, kita boleh tahu tu ni cara ulama tatbik. Cara buat ta'rif. Jadi kita gambar tahu lagu ni cara buat ta'rif. Bila tu? Selama mana kita kerti mantik dah. Kalau kita tak kerti mantik, kita baca situ lepas-lepas tu. Hadza jinsu fi ta'rif. Seperti apa ta'rif sing kalimatun dalam alam fi nafsi habis kat atas. Lepas tu ulama nak salah ta'rif. Kalimatun hazihi jinsun fi ta'rif. Yashmal fi'la wa harfa. Bawa mula kalimat dan ni. Hadis jumlah itu faslun. Faslun. Yukhrij nak keluar tu baik apa? Faslun pada yukhrij keluar tu baik al fi'la wal harfa. Misalnya. Waktu baik ni untuk nak keluar tu baik apa? Fi'il dengan harf. Bagi orang timantik orang bisa ngaji dah. Cara ni dia ta'rif. Ni cara ulama buat ta'rif. Boleh beza antara isim fi arah ni bukan mudah. Bukan mudah. Tapi bagi orang tak erti mantik, bo ngaji tu sekali ya peh tak mencakupi. Gitulah. Jadi tak boleh ambil situ tu. Sarah ta'rif tu ya nak peh jaga dalam tak boleh. Sebab apa? Kita tak erti istilah jinsun, kita tak erti istilah faslun. Musta'inan billah hal kada bagi kami bawa saat ni tu minta perlu tu minta pertolongan. Jadi hal kata-kata tu hal kada kami minta tolong dengan Allah Ta'ala. Kenapa boleh tu minta tolong dengan Allah Ta'ala? Indahu itu jumlah tu menepati ilah dah. Indahu kan Allah Ta'ala mufidul khairi yang melimpahkan kebaikan. Wal jud mana pemberian. Tu helah yang memberi kebaikan dan pemberian. Habis tu walaupun kita nak buat apa-apa kena tak boleh lupa Allah Subhanahu wa taala. Habis kata kami dia kata wallahu a'lam.